Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Ramalan awal Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan beberapa daerah di Kelantan dijangka dilanda banjir bermula esok hingga Isnin, manakala di Terengganu dijangka bermula hari ini. Banjir diramalkan boleh berlaku lebih awal atau lewat dari tarikh yang dijangkakan. Semua agensi pengurusan bencana serta penduduk terutamanya di kawasan yang dijangka banjir diminta berwaspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. 5 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan dikenakan penalti RM415.5 juta. Kesemuanya didapati bersalah kerana berpakat naikkan harga makanan ternakan ayam menerusi beberapa platform. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC memaklumkan siasatan mendedahkan bukti kenaikan kuantum harga makanan ayam yang serupa antara perusahaan-perusahaan terbabit di antara Januari 2020 hingga Jun 2022. Kesemua syarikat itu melanggar Seksyen 4-1 Akta Persaingan 2010. Pelaburan Jepun di Malaysia dijangka bertambah sekurang-kurangnya 30 bilion ringgit tahun ini yang mencerminkan keyakinan Jepun terhadap masa depan Malaysia. Jelas Perdana Menteri syarikat-syarikat Jepun akan tingkatkan pelaburan di Malaysia dengan jumlah mencecah 6.56 bilion ringgit. Perkara itu dizahirkan 25 syarikat Jepun kepada Perdana Menteri dalam sidang meja bulat di Tokyo baru-baru ini. Pelaburan bernilai tinggi itu akan wujudkan pekerjaan berkualiti tinggi yang sama rata untuk rakyat Malaysia. 85% atau 7 juta pengguna domestik di Semenanjung Malaysia tidak terjejas dengan pelarasan tarif elektrik bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2024. Ia susulan keputusan kerajaan untuk mengekalkan rebat 2 sen per kilowatt jam bagi golongan pengguna dengan penggunaan elektrik sebanyak 600 kilowatt jam dan ke bawah sebulan. Selain itu, 99% atau 8.2 juta pengguna domestik masih terima subsidi kerajaan. Sekatan Malaysia terhadap syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, tidak akan jejaskan hubungan Malaysia dengan negara-negara lain. Menteri Luar menyatakan keputusan itu sebaliknya menunjukkan pendirian Malaysia yang jelas terhadap sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 akan diadakan pada 2 hingga 4 Januari 2024 dan 8 hingga 11 Januari depan. Peperiksaan melibatkan 4,058 calon berdaftar. KPM memaklumkan peperiksaan itu akan dijalankan di 131 pusat peperiksaan seluruh negara. Calon diingatkan rujuk jadual peperiksaan yang boleh dimuat turun dari laman sesawang lembaga peperiksaan. PDRM umum pertukaran pegawai kanannya termasuk seorang pegawai berpangkat Komisioner Polis CP dan 6 pegawai berpangkat Deputi Komisioner Polis. Semua pertukaran membabitkan 42 pegawai kanan itu berkuat kuasa 23 Januari 2024. Sebahagian daripada pertukaran itu ialah pelantikan timbalan Ketua Polis Johor DCP M. Kumar sebagai Ketua Polis Johor dengan memangku pangkat sebagai Komisioner Polis CP berkuat kuasa 23 Januari ini. Operasi bersepadu pelbagai agensi penguasaan perlu dilakukan lebih kerap bagi membantras peniaga warga asing di ibu kota. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, DBKL akan membatalkan atau menggantung lesen peniaga sekiranya didapati menyewakan premis kepada warga asing. Jabatan Alam Sekitar Kedah masih dalam proses melengkapkan siasatan kebakaran 3 gudang penyimpanan barangan kita semula sebuah kilang di Bukit Selambau, Sungai Petani 3 Disember lalu. Pendakwaan terhadap pihak yang terlibat akan dilakukan secepat mungkin. Sementara itu, sebuah lagi premis di Gurun yang sebelum ini didapati beroperasi tanpa lesen telah dikenakan satu perintah berhenti kerja. Tindakan di bawah Seksyen 34AA-2 Akta Kualiti Alam Sekeliling Akta 127/1974 pindaan 2012. Jumlah slot janji temu vaksinasi COVID-19 akan ditambah di Pusat Pemberian Vaksin PPV yang mempunyai permintaan tinggi. Menteri Kesihatan menyatakan maklumat pertambahan atau perubahan bilangan slot janji temu akan dikemas kini dari semasa ke semasa menerusi aplikasi My Sejahtera. Orang ramai juga boleh hadir terus ke PPV tanpa janji temu. Namun ia bergantung kepada turutan mengikut waktu ketibaan dan ketersediaan vaksin di PPV pada hari berkenaan.
Kes COVID-19 di Perak menunjukkan tren peningkatan dengan 936 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi 50. Ia peningkatan 80.7% yang direkodkan dari 10 hingga 16 Disember lalu. Walau bagaimanapun tiada peningkatan ketara dalam kadar kemasukan wad dan penggunaan katil ICU dilaporkan. 3 kematian dicatatkan pada minggu lalu dengan jumlah keseluruhan 53 kematian direkodkan bagi 2023. Orang ramai sambut baik pengumuman pemberian tambang percuma perkhidmatan pengangkutan awam Kendalian Prasarana Malaysia Berhad Prasarana kepada golongan orang kurang upaya OKU. Inisiatif berkenaan membuktikan kerajaan tidak meminggirkan golongan tersebut dan sentiasa prihatin dengan kebajikan mereka. Jabatan Perkhidmatan Pembetongan JPP akan mengambil tindakan terhadap syarikat yang bertanggungjawab ke atas projek pakej D44 pembinaan rangkaian paip pembetongan pakej D44. Projek itu yang mula dibangunkan sejak 2014 mengalami kelewatan kerana syarikat kontraktor terlibat berdepan masalah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad mengulas perkembangan projek itu yang masih belum dapat disiapkan meskipun pihak kontraktor telah diberi pelanjutan masa hingga 22 November lepas. Negeri Sembilan berjaya mencapai sasaran miskin tegas sifar sebelum berakhirnya tahun ini membabitkan seramai 3,530 ketua isi rumah KIR. Menurut Menteri Besarnya, kejayaan adalah hasil inisiatif yang digerakkan melalui Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan dalam usaha menoktah kemiskinan tegar di negeri ini. Seremban merupakan daerah terakhir yang berjaya mensifarkan miskin tegar iaitu melalui sistem e-Kasih dengan seramai 922 KIR yang direkodkan awal tahun ini. Tiada kenaikan harga bilik hotel dan penginapan lain di Melaka sepanjang penganjuran program Tahun Melawat Melaka 2024. Jaminan diberi Ketua Menteri Melaka. Menurutnya, beberapa syarat dikenakan kerajaan negeri terhadap pengusaha hotel. Antaranya memastikan perkhidmatan pelancongan ditawar pada harga munasabah. Bagi menarik kedatangan pengunjung, kempen cabutan bertuah dan kupon diskaun turut diadakan. 2 juta kenderaan sehari dijangka berada di Lebuhraya Plus Malaysia Berhad Plus, terutama pada hari puncak sempena musim cuti sekolah, perayaan Christmas dan Tahun Baharu. Justru pelbagai persediaan dan pendekatan diambil Plus untuk mengurus peningkatan trafik dan membantu pengguna Lebuhraya menikmati perjalanan selamat, lancar dan selesa. Antaranya pengaktifan laluan smart lane di beberapa lokasi kritikal bagi membantu menyuraikan trafik. Lebih 50 penduduk di Kampung Sungai Bayu Dalam di Gua Musang, Kelantan tidak dapat menikmati perkhidmatan rangkaian telefon dan internet sejak 10 tahun lalu, sekaligus menyukarkan kehidupan penduduk jika berlaku kes kecemasan atau bencana alam. Penduduk kampung juga terpaksa melalui jalan ladang berbatu kira-kira 3 km untuk mendapatkan rangkaian telefon dan capaian internet untuk berkomunikasi. Jurucakap MCMC Kelantan berkata, siasatan lanjut akan dijalankan. Tempoh penutupan jalan bersempena dengan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir Melaka dilanjutkan kepada 3 hari bermula hari ini berbanding setiap Sabtu sebelum ini. Jalan akan ditutup 54 jam bermula 6 petang hingga Jumaat hingga 12.30 malam Ahad. Pelaksanaan penutupan dan perubahan jalan bermula dari persimpangan Jalan Laksamana dengan Jalan Bandar Kaba melalui Jalan Bandar Kaba, Lorong Chan Kuncing dan Jalan Chan Kuncing sehingga Hotel Equatorial. Program Rumah Kasih Harapan Kak Wan dilihat berjaya beri keselesaan kepada golongan memerlukan. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata, sasaran seterusnya bantuan penyelenggaraan rumah kasih yang telah dibaik pulih. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah serahkan kunci rumah kepada peserta program Rosli Hamidun di Ceras. Angkatan Wanita Amanah Negara Nasional AWAN disarankan menyediakan pelan tindakan wanita amanah bagi memperkukuhkan kedudukan parti tersebut di peringkat nasional. Ia sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-16 dan pilihan raya negeri PRN nanti. Dengan pelaksanaan pelan tersebut, calon wanita yang berwibawa dan berpotensi akan dapat dikenal pasti untuk diketengahkan. Penggunaan sistem tenaga solar dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 50 hingga 100% bergantung kepada penggunaannya. Penjimatan penggunaan elektrik itu boleh diperoleh daripada skim pemeteran tenaga bersih NEM. Walaupun harga pemasangan tinggi, ia berbaloi bagi pelaburan untuk jangka panjang.
Agihan dividen ASB 5.25 sen seunit bagi dana terutamanya memberi persepsi positif kepada pelabur asing ke Malaysia. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai berpandangan Malaysia dilihat sebagai negara yang berupaya menjana kadar dividen yang tinggi dalam pelaburan pasaran saham di tengah-tengah cabaran global. Sementara itu, agihan pendapatan tersebut turut menerima reaksi positif pemegang unit ASP. Rata-rata menyifatkan kadar agihan berkenaan membantu tingkatkan ruang untuk perbelanjaan keperluan selain bukti perkembangan positif ekonomi negara. Sebahagian besar dapat meningkatkan jumlah simpanan mereka. Kadar inflasi di Malaysia terus mereda kepada 1.5% berbanding 1.8% bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan berkata berbanding tahun lalu, mata indeks dicatatkan pada 130.9 dari 129.0. Ia didorong kenaikan kumpulan restoran dan hotel pada 4.3%. Makanan dan minuman bukan alkohol pula mencatat peningkatan 2.6%, diikuti kesihatan 2.3%. Selain itu, beberapa kumpulan utama yang menunjukkan peningkatan adalah perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain sebanyak 1.7%. Bursa Malaysia Securities Berhad tegur secara terbuka serba Dynamic Holdings Berhad dan pengarahnya kerana melanggar 6 keperluan penyenaraian pasaran utamanya. 10 syarikat pengarah syarikat minyak dan gas itu turut dikenakan denda sehingga 1.38 juta ringgit. Tindakan dibuat mengambil kira pelanggaran dan impaknya terhadap syarikat, pemegang saham serta pelabur. Sempena musim cuti sekolah, Malaysia Airports Holdings Berhad menasihati penumpang untuk berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 4 jam lebih awal sebelum waktu berlepas. Penumpang juga dinasihat untuk mendaftar masuk secara dalam talian. Purata pergerakan penumpang harian di KLIA Terminal 1 dan 2 masing-masing sebanyak 79,200 dan 66,400 penumpang sehingga akhir tahun ini. Seramai 20,057 rakyat Palestin terbunuh manakala 53,320 lagi cedera dalam serangan rejim Zionis ke atas Gaza sejak 7 Oktober lalu. Daripada jumlah itu, 70% adalah wanita dan kanak-kanak. Manakala seramai 390 rakyat Palestin terbunuh dan 734 cedera dalam tempoh 2 hari lalu. Sementara itu, PBB melaporkan sekitar 2.2 juta penduduk Gaza diramal menghadapi kebuluran terburuk menjelang Februari ini. Ia merupakan tahap paling tinggi pernah diklasifikasikan dalam skala 5 fasa keterjaminan makanan IPC bagi mana-mana kawasan atau negara. Laporan itu memberi amaran bahawa kira-kira 50% penduduk diramalkan berada dalam fasa darurat, termasuk kekurangan zat makanan akut yang sangat tinggi dan pertambahan kematian secara mendadak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mahu pembunuhan beramai-ramai di Gaza mesti dihentikan. Jumlah mangsa yang terbunuh di wilayah yang dikepung dalam tempoh lebih 2 bulan adalah mengerikan. Menurut laporan WHO, secara purata lebih 300 terbunuh setiap hari di wilayah yang dikepung itu. Konflik antara Israel dan Hamas sejak 7 Oktober turut menyebabkan pengusiran secara paksa penduduk dan kemusnahan besar-besaran. Amerika Syarikat sedia untuk menyokong resolusi mengenai konflik Palestin. Ia bagaimanapun tidak menggesa konflik terbabit dihentikan serta-merta. Sebelum ini, Majlis Keselamatan PBB menangguhkan undian untuk resolusi yang beberapa kali tergendala. Lebih 200 penduduk daripada 50 keluarga di kamp pelarian Al-Bab, Syria menikmati kambing biri-biri dalam hidangan nasi Arab sumbangan rakyat Malaysia. Sumbangan dibuat menerusi program Akikah Kendalian Humanitarian Camp Malaysia Berhad, MyCare. Misi kemanusiaan ini dijayakan dengan kerjasama Econsafe. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.